Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Korang pernah kenal tak ataupun tahu tak situasi di mana ada seseorang individu tu, dia telah sakit lama dan tak ada ubat untuk penyakit dia dan dia dalam keadaan sengsara. Dia ingin mengakhirkan riwayatnya kerana tidak sanggup lagi untuk menahan sakit. Dan isunya di sini, tidak semua tempat ataupun semua negara dekat dunia ini membolehkan perkara itu berlaku. Ini kerana apa, guys? Apabila seseorang itu ingin menamatkan riwayatnya, ini adalah salah satu kesalahan di sisi undang-undang. Adakah amalan ini beretika ataupun tidak? Benda yang aku ingin sampaikan ini adalah euthanasia, di mana the act of menamatkan riwayat seseorang itu ataupun diri sendiri dengan secara sah dan legalnya. Dan inilah yang sering diperkatakan, yang sering dibahaskan tentang etikanya. Adakah ianya beretika ataupun tidak? Adakah ianya membunuh? Adakah ianya patut dilakukan oleh doktor ataupun tidak? Terdapat pelbagai persoalan sekarang ni yang masing-masingnya memperjuangkan untuk mendapat hak bagi mereka melakukan euthanasia ini, dan ada juga yang menghalang sekeras-kerasnya euthanasia ini. Senang cerita, euthanasia ni adalah di mana kita ingin menyuruh orang lain untuk menamatkan riwayat kita kerana sesuatu, mungkin kesakitan, mungkin kepedihan dan sebagainya. Buat masa ini, tidak semua negara ataupun semua negeri dalam dunia ini menerimanya sebagai benda yang sah. Ada pelbagai jenis ataupun kategori euthanasia ini. Yang pertamanya adalah active euthanasia, dan kemudiannya ada passive euthanasia, voluntary euthanasia, involuntary dan non-voluntary euthanasia dan sebagainya lah. Dan aku akan ceritakan satu-satu kepada korang. Active euthanasia adalah di mana seseorang pesakit itu bersetuju ataupun dia meminta kepada seseorang doktor ataupun sesiapa saja yang dia ingin menamatkan riwayatnya, dan proses itu dia perlu mengambil bahan-bahan dan suntik ataupun makan minum ke dalam tubuhnya supaya untuk memastikan riwayatnya dapat dihentikan. Kemudiannya ada passive euthanasia. Passive euthanasia ini adalah di mana dia bersetuju juga untuk nyawa dia dihabiskan, untuk matilah senang cerita, tetapi dengan cara tidak mengambil apa-apa makanan ke ubat-ubatan yang untuk memanjangkan nyawanya. Ianya banyak berlaku apabila seorang itu sakit, dia kena ambil serta-serta ubat itu untuk terus hidup, dan jika dia stop ambil ubat itu, dia akan mati. So itu yang dipanggilkan passive euthanasia, di mana dia decide untuk menamatkan riwayatnya dan kemudian dia stop mengambil ubat-ubatan ini dan kemudiannya dia mati secara perlahan-lahan. Kemudian kita ada voluntary euthanasia. Euthanasia ini dilakukan atas persetujuan pesakit itu. Contohnya di mana dia ada sakit dan sebagainya, dan kemudian doktor telah bincang tentang option-option dan sebagainya, dia pun setujulah untuk katanya mengambil jalan euthanasia ini. Dan kemudian yang terakhir ada non-voluntary euthanasia. Pesakit itu tidak dapat memberi persetujuan, tetapi persetujuan itu diberi oleh ahli keluarga. Itulah yang dipanggil non-voluntary euthanasia. Euthanasia ni masih lagi tabu tau, bila kita perkatakan dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Dan tak semua orang, tak semua pihak, tak semua individu dalam dunia ini bersetuju dengan perkara ini. Sama juga seperti di Amerika Syarikat. Okay, ada tempat-tempat, ada negeri-negeri, state-state yang masih mengharamkan euthanasia ini. Tetapi state seperti California, mereka boleh. Mereka kata benda ni legal dan sebagainya. Sebagai contoh, dekat California ada seorang perempuan ni, nama dia Jill. Okay, Jill ni dia ada cancer ovary. Dah lama dah dia kena cancer ovary ni, dan dia telah buat rawatan dan sebagainya, dan satu ketika tu dia bebas daripada kanser. Selepas beberapa tahun, kanser dia datang balik. Dan kini merebak ke seluruh tubuh dia. Seluruh organ dia semua, jantung, otak, paru-paru, semualah senang cerita dah kena dengan kanser ini. Maka doktor kata memang dah terminal ill lah, memang dah memang dah tak boleh buat apa, memang dah sampai stage 5, stage 4, memang kanser dia tinggal tunggu masa saja. Tiada apa-apa ubat ataupun treatment yang boleh Jill ni ambil untuk perbaiki, pulihkan diri dia. Senang cerita doktor kata memang dah okay, that's it, that's the end of it lah, bla bla bla, macam itulah. Wanita yang bernama Jill ini telah nekat untuk mengambil jalan euthanasia. Dia rasa sakit yang teramat sangat, dia tak sanggup nak lalui untuk menanti mati dia tak boleh nak tunggu lagi, yang dia nak mempercepatkan perkara ini. Maka dia telah mengambil keputusan untuk melakukan euthanasia ini. Jadi beberapa hari sebelum Jill melakukan euthanasia itu, dia sempatlah buat farewell party dan sebagainya. Pada ketika itu birthday dia juga. Mereka celebrate birthday dan juga farewell untuk Jill ini. Mereka panggil ahli keluarga, kawan-kawan dan sebagainya, apa semua dia panggil untuk gather untuk meraihkan hari jadi, dan juga farewell lah, bye-bye kepada Jill ni. Love you, Jill. You are Love you awesome. too, love you. Thank you. You have been so awesome. In this neighborhood, man, you are the queen. Thank you. Thank you. We owe you so much. Dan dia telah mengambil keputusan untuk melakukan euthanasia itu pada tarikh anniversary dia.
dengan husband dia lah. Maka pada hari anniversary dia tu, dia baring di atas katil bersama husband dia, bersama 2 anjing dia. Dia baring dan kemudian dia ambil injection ataupun drip lah, kalau tak silap aku. Dia mengambil benda tu dan dia tidur. Dan selepas beberapa jam dia mengambil ubat itu dan kemudiannya dia menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Jill mati dalam keadaan tenang, kata keluarga dia, kata suami dia lah. Persoalannya dekat sini, etik sebagai seorang manusia yang beragama, tak kira lah agama apa pun, Kristian, Islam maupun Buddha dan sebagainya, adakah ini boleh dikirakan sebagai benda yang beretika? Menamatkan riwayat, menamatkan sesuatu pemberian yang tidak terhingga nilainya oleh Tuhan kepada kita dan kita mengambil keputusan untuk menamatkannya begitu saja. Adakah ini jalan yang terbaik? Inilah persoalan yang sering dimainkan di dalam perdebatan, perbincangan di seluruh dunia. Bagi umat Islam, bagi orang Islam, perbuatan mencabut nyawa sendiri ataupun bunuh diri adalah diklasifikasikan sebagai dosa yang besar. Tapi bagi agama-agama lain, aku tak pastilah. Mungkin benda yang sama ataupun benda yang berbeza. Tetapi dari sudut undang-undang negara, banyak negara yang tidak bersetuju dengan perkara ini kerana ianya melibatkan banyak perkara yang lain, seperti insurans, seperti harta, seperti pencen, seperti macam-macam lagi perkara. Banyak isu yang diketengahkan dalam isu euthanasia ini adalah kerana apa tahu? Adakah benda ini betul-betul yang diinginkan oleh pesakit itu? Adakah benda ini bakal mendatangkan scam dan sebagainya? Apabila kita bercakap soal insurans, soal duit insurans dan sebagainya, apabila seseorang itu mati bukan kerana natural, bukan kerana benda yang semula jadi, maka segala insurannya, polisinya, apa semua itu memang akan terbatas serta-merta. Di sini akan timbul isunya jika seseorang itu pemegang polisi insurans yang berjuta dan sebagainya, jika dia mati secara tak natural, benda itu akan void. Seterusnya, mungkin dalam keadaan euthanasia ini, keputusan yang dibuat tu mungkin bukan 100% kehendak pesakit itu ataupun kehendak individu itu. Kemungkinan ada unsur-unsur ada keluarga lain dan sebagainya yang kau orang faham je lah bila kita bercakap tentang harta dan sebagainya kan, untuk membuat sesuatu perkara itu legal. Ada kes-kes di mana orang claim, ahli keluarga claim kata dia yang minta, dia yang buat video, dia dah buat tulis surat apa semua untuk mencabut nyawanya. Jadi ahli keluarga yang buat sendiri, bagi dia ubat yang terlampau dos lah, bagi ubat yang terlebih dos, bagi benda yang tak sepatutnya pesakit tu makan dan kemudian dia mati. Dan family kata memang mak dia yang nak benda tu, ahli keluarga dia kata memang ayah dia yang nak benda tu. Jadi benda tu sangat-sangat macam tak boleh orang nak confirm kan. Dan kerana itulah beberapa negeri di Amerika yang membuatkan benda ini legit, membuatkan benda ini legal, ini harus dilakukan oleh doktor dan sebagainya. Dan apabila kita melibatkan doktor pula, kita kena faham doktor ada oath, ada ikrar je, yang di mana mereka ni berikrar dalam tugas mereka adalah untuk seboleh-bolehnya menyelamatkan, membantu mangsa itu supaya nyawa itu dapat dijaga, bukan mengakhirkan nyawa seseorang itu hanya kerana diminta oleh pesakit itu. Kita kena faham, tak semua pesakit dalam keadaan yang sebegitu boleh berfikir secara rasional, boleh berfikir secara logik dan sebagainya. Tetapi apabila pesakit-pesakit ini meminta riwayat mereka ditamatkan, doktor itu perlu memastikan bahawa permintaan itu dilakukan oleh orang-orang yang waras. Kerana itu banyak lagi negara-negara dekat dunia ini masih tidak membolehkan euthanasia ini dilakukan secara sah atau legalnya. Pada pendapat aku, apabila kita mempersoalkan benda yang berkait dengan nyawa, kita berkait dengan keadaan mental pesakit seseorang itu, benda ini seharusnya tidak boleh dibawa main. Keputusan ini tidak seharusnya dibuat oleh mereka-mereka yang tidak qualify ataupun layak. Contohnya, apabila seorang itu dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, secara automatically-nya bagi aku, segala tindakan, segala apa benda yang apa yang terluar ataupun segala apa yang diluahkan oleh seseorang itu, ini sudah jadi tidak relevan lagi. Kenapa guys? Kerana segala keputusan yang dilakukan, segala apa yang diucapkan itu tidaklah lahir ataupun keluar daripada seorang yang waras, boleh berfikir, yang boleh membuat keputusan dengan bernasnya. Kalau kita tengah sakit, macam-macam boleh jadi. Kalau kita tengah kecewa, macam-macam kita boleh fikirkan. Apabila kita mental kita tak kuat, mental kita dalam keadaan yang tak sihat, banyak perkara yang kita tak boleh buat, kita tak boleh nak decide dengan baiknya. Oleh kerana itulah aku sangat-sangat tidak bersetuju jika keputusan nyawa ini diletakkan oleh seseorang yang dalam keadaan tak sihat, kesihatan fizikal ataupun dari kesihatan mental dan emosinya. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tidak seharusnya dibenarkan untuk mengambil keputusan yang begitu drastik sekali untuk menamatkan kurniaan Tuhan yang paling berharga, nyawa. Apapun hujahnya, apapun kata-kata yang dikeluarkan dan sebagainya, tiada
tiada satu pun yang boleh menandingi kurniaan ini. Oleh kerana itu, aku berharap sangat perkara-perkara yang berkait dengan kematian, berkait dengan nyawa ini tidak patut dihujahkan, tidak patut diberi pilihan kepada manusia sama ada untuk memanjangkan ataupun menamatkan riwayatnya. So guys, see you guys on my next video. Till again, stay safe, stay healthy, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.